Okey, kembali kita ke podcast terpaling baca episod keempat, di mana pada hari ini alhamdulillah Allah Taala izinkan kita nak sembang sikit tentang hadis 40, dan sebelum tu kita nak masuk sikit tentang Imam Nawawi. Di episod yang ketiga kita bertiga, di episod yang sepatutnya arahan daripada Pak D berhenti di situ saja. Tapi di episod yang keempat kita kembali bertiga. Dan insya-Allah buat masa sekarang mungkin bertiga saja dulu. Okey, so untuk sesi yang seterusnya ini kita nak masuk ke perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan hadis 40. Sebelum berehat tadi kita ada bincangkan sedikit tentang polemik hadis 40 satu ketika, dan aku rasa polemik itu akan lebih berterusan ni, dan aku rasa respon daripada pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai latar belakang ni akan tetap berterusan sampai bila-bila. Kerana ialah apa saja yang melibatkan isu-isu yang berkenaan dengan agama Islam ni, terutamanya di Malaysia ni, dia mesti akan mendapat perhatian yang sangat dahsyat daripada pelbagai lapisan, pelbagai golongan masyarakat. So seperti yang kita tahu, hadis 40 ini dikarang ataupun disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Mungkin kita pernah dengar atau tak pernah dengar, atau dengar pun mungkin tak ambil tahu siapa sebenarnya Imam An-Nawawi ini. Sebabkan itulah kita bawakan Ahmad Ismail untuk membincangkan berkenaan dengan topik hadis 40 ni. Mungkin ramai yang tak tahu ni, Ahmad Ismail ni di Book Surgeon kami panggil beliau apa ni? Mini Mazhar. Mini Mazhar. Malu. Inilah Mini Mazhar Book Surgeon. Okey Ahmad, mungkin pendengar kita nak tahu sedikit pasal latar belakang ataupun sedikit biografi berkenaan dengan Imam An-Nawawi, penyusun kepada hadis 40 ni. So over to you Ahmad Ismail. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, pertamanya kita dah familiar tentang hadis 40 kan. Dalam masa yang sama kita juga familiar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai penulis kepada hadis 40 ni. Dalam masyarakat kita, seperti yang saya sebutkan tadi, kita dah familiar sebenarnya. Cuma kita nak tahu lebih mendalam lagi lah siapa penulis yang hebat ni kan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nama sebenarnya adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Dan beliau digelar sebagai Abu Zakaria. Abu Zakaria ni maksudnya dia panggil kunyah, dalam bahasa Arab disebut sebagai kunyah. Kunyah ni dia macam kita panggil gelaran lah, gelaran. Macam gelaran ni biasanya kita nisbah kepada anak lah. Kunyah ni dia nisbah kepada keluarga. Contoh macam aku ada anak nama Ibrahim. Jadi kunyah aku ni Abu Ibrahim lah. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim lah. Macam Pak D, anak nama apa? Yang sulung? Aku panggil dia Nuha. Nuha kan? Mungkin Abu Nuha kan? Ikutlah kan? Macam Imam An-Nawawi dipanggil sebagai kunyah dia adalah Abu Zakaria. Walaupun dia tak ada anak. Dia satu kebanggaan orang Arab lah, dipanggil dengan kunyah ni, satu kemuliaan bagi mereka. Sekalipun dia tak ada anak pun, dia macam satu kebanggaan lah untuk dipanggil dengan kunyah ni. Baik. Okey, macam aku dulu dekat universiti dulu, ada kawan-kawan Arab, diorang pun depa pun ada sebut tentang, depa pun gelarkan depa ni kunyah-kunyah tertentu lah, Abu kan. Jadi kita tahu Abu ni bukan nama depa. Abu ni dia nisbah, kunyah lah, gelaran. Satu kemuliaan lah bagi orang Arab. Jadi kepada Imam An-Nawawi ni, kunyah dia adalah Abu Zakaria. Okey, banyak gelaran-gelaran yang diberikan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Antaranya yang paling terkenal adalah Muhyiddin. Sebab tu mereka banyak start dengan
Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Kan? Okey. Jadi bila sebut Muhyiddin, kita tahu bukan nama dia. Abu Zakaria bukan nama dia. Nama dia adalah Yahya bin Syaraf. Muhyiddin ni apa maksud dia? Bukan Muhyiddin ahli politik tu. Muhyiddin ni Muhyiddin ni maksudnya orang yang menghidupkan agama. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah, dia tak suka gelaran ni. Daripada dulu dia dengan kehebatan dia, dengan zuhud dia, kesungguhan dia dalam ilmu, dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ni, sehingga orang menggelarkan dia Muhyiddin pada zaman dia lagi. Sehingga Imam Nawawi kata, la aj'alu fi hilli man laqabani Muhyiddin. Aku tidak menghalalkan sesiapa yang menggelarkan aku ni Muhyiddin. Kerana tawaduk dia. Dia tawaduk. Dia tak nak orang gelar dia dengan gelaran-gelaran yang hebat ni. Kan? Tetapi orang tetap bagi Muhyiddin kepada dia. Macam itulah. Kan? Okay. Dan dia ni dilahirkan, kita tahu Imam An-Nawawi ni lahir dalam keluarga yang sederhana, keluarga yang miskin lah. Bapa dia ni Syaraf ni merupakan seorang peniaga lah. Seorang peniaga, ada kedai runcit lah dekat Nawa. Dekat Nawa ni, sebab tu Imam Nawawi ni bukan nama dia. An-Nawawi ni bukan nama dia. Nama dia Yahya bin Syaraf. Tapi Nawawi ni adalah nisbah kepada tempat kelahiran dia, iaitu di Nawa. Nawa ni di Hiran. Di Hiran ni dekat dengan kota Busra, dekat Syria pada hari ni. Dulu aku masa belajar di Yarmouk tu, sempatlah masa sebelum perang tu kita pergi jalan-jalan kan. Cuti-cuti SEM tu adalah bolehlah pergi berjalan kan. Syria tu sebelah Jordannya kan. Jadi kita pergilah berjalan di kota Busra tu. Kita tahu kota Busra ni yang Nabi pernah pergi ke tempat tu. Nabi pernah sampai, kita pernah tahu kan, Nabi pergi ke Syam. Syam tu kota Busra. Di kota Busra tu lah berjumpa dengan seorang padri yang Abu Talib bawa Nabi waktu kecil kan. Kemudian nampak macam satu awan yang lindung Nabi SAW, dan dia rasa ni ada sesuatu kan. Dia suruh Abu Talib bawa balik budak ni. Bahaya, nanti kalau orang Yahudi tahu dia akan bunuh. Jadi peristiwa tu berlaku di kota Busra. Dan di kota Busra tu berdekatan lah dengan ada satu perkampungan kecil ni di Nawa. Nama dia Nawa, iaitu tempat kelahiran Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebab tu dipanggil Nawawi tu. Nawawi tu bukan nama dia, nama tempat dia. Nama tempat. Okey. Dan Imam Nawawi ni dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah. Dia lahir pada 631 Hijrah, meninggal pada tahun 676. Lahir 631, meninggal pada 676 Hijrah. Jadi umur dia sekitar 45 tahun lah. Bahkan tak sampai lah 45 tahun. Sangat muda lah. Dan Imam An-Nawawi ni kita tahu seorang yang seperti yang disebut oleh kawan baik dia. Dia kawan baik dan dia juga anak murid kepada Imam Nawawi. Antara yang paling terkenal adalah Ibnu Attar. Ibnu Attar ni pernah sebutkan dia ni sebagai Syekh Az-Zahid Al-Wara' Waliullah. Seorang syekh, seorang ahli zuhud, seorang yang sangat wara' dan seorang wali Allah. Di samping dia ahli ilmu lah. Okey. Orang yang saleh, orang yang sederhana, orang yang tak cintakan dunia, orang yang sangat wara'. Wara' ni, bahasa kita ni, wara' ni asyik tunduk sampai belaga tiang. Maksudnya betul lah. Dalam bongkok-bongkok. Itulah wara' kan. Bahasa kita. Wara' bukan maksud dia yang tu. Wara' ni orang yang menjauhkan diri daripada benda-benda syubhah. Benda-benda yang tak pasti dia tak boleh, dia elakkan diri. Benda yang lara, benda yang syubhah, benda yang tak pasti. Dia memang sangat jagalah diri dia ni. Itu nanti kita akan ceritalah bagaimana kewarakan Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey. Dan beberapa Imam Nawawi ni telah lihat beberapa petanda-petanda yang dia ni akan menjadi seorang ahli ilmu yang hebat lah. Seorang ahli ilmu, seorang dan okey, antara yang berlaku kepada Imam Nawawi ni pada umur dia 7 tahun. Pada umur dia 7 tahun,
Imam Nawawi masa dia kecil, satu malam diceritakan oleh ayah dia. Ayah dia ni meninggal lepas Imam Nawawi. Imam Nawawi mati sebelum bapak dia. Dia okey. Jadi bapak dia cerita kepada Ibnu Attar. Yang banyak cerita tentang Imam Nawawi ni sebenarnya Ibnu Attar, kan? Yang kata kawan baik dia tadi tu. Kawan baik dia, kawan baik dan anak murid dia jugalah. Okey. Dan dia bapa kepada Imam Nawawi lah. Imam Nawawi pun dah tak ada. Jadi bapa dia ceritalah beberapa kehebatan Imam An-Nawawi rahimahullah. Antaranya ketika waktu dia 7 tahun, satu malam 27 Ramadan, dia pernah bangkit tengah malam, dia gerak mak bapak dia, dia gerak mak ayah dia. Dia kata kepada mak bapak dia, "Ya abati, ma hadha ad-daw'u alladhi qad mala'a ad-dar." Wahai ayahku, apakah cahaya yang terang yang sedang memenuhi rumah ni? Dia gerak tengah malam. Jadi bapak dia pun bangkitlah. Apa ni kan? Tengok tak ada apa pun cahaya di tengah malam ni kan. Rumah dulu kan ada lampu ke apa ke, semua kita tutup gelap kan. Dia kata ni cahaya tengah terang menerang dalam rumah kita ni wahai ayahku. Kan? Cahaya apa ni? Ya, masa tu dia kecil. Jadi bapak dia ni kata mana ada cahaya apa-apa. Tetapi akhirnya bapak dia terfikir, terdetik dalam hati dia. Dia kata mungkin malam ni adalah malam Lailatul Qadr. Jadi dia kata fa'araftu annahu Lailatul Qadr, kata bapak dia, aku tahu bahawasanya mungkin ini adalah malam Lailatul Qadr. Tapi itu antara kurniaan yang Allah bagi kepada Al-Imam An-Nawawi. Sebelum tu saya cerita sikit tentang kadang-kadang Allah bagi kurniaan ni, kadang-kadang Allah ni dia mengetahui apa yang sebelum dan yang selepas. Mungkin kadang-kadang Allah bagi kurniaan kepada seseorang waktu dia kecil, tetapi kerana Allah tahu apakah amalan yang akan datang, yang dia akan lakukan. Faham. Kita fikir mana Aci macam tu kan, kena tahu dululah dia ni siapa baru kita bagi kurniaan. Tak, Allah tahu apa yang bakal dia buat, apa yang bakal terjadi kepada Imam Nawawi pada nanti, tapi Allah bagi kurniaan pada waktu dia kecil, kan? Jadi itu antara benda-benda yang Allah kurniakan kepada Al-Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ni masa dia kecil, dia tak sama dengan budak-budak lain. Seperti yang disebut kan, ada cerita nama seorang alim besar, seorang saleh, nama dia Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakushi. Dia ni orang Maghribi lah. Satu hari dia dia datang ke kampung Nawa ni dan dia tengok budak-budak tengah main. Dan mereka tengah tarik Imam Nawawi ni nak ajak main sekali. Kan? Imam Nawawi tak mau main. Budak-budak lain selalu duk main, duk lari lah apa macam-macam lah, main tak tahulah main apa. Budak-budak main pingguli ke, tujuh kasut ke apa, kita tak tahulah main apa kan. Tapi budak-budak memang lumrah budak-budak nak main. Dan depa duk tarik Imam Nawawi ni supaya main dengan depa, sampai Imam Nawawi sampai nangis-nangis tak mau main. Nangis tak mau main. Nangis tak mau main sebab nak baca Quran, nak baca buku. Ni budak kecil ni. Budak umur 7 tahun, 8 tahun. Budak yang kecil. Tak mau main. Jadi Imam Yasin bin Yusuf Al-Marakushi ni tengok pelik budak ni. Dan dia kata tiba-tiba dia rasa fawaqa'an fi qalbi. Aku terasa dalam jiwa aku ni. Budak ni akan menjadi orang yang sangat, akan menjadi seorang yang hebat lah pada satu masa yang akan datang. Maka Yasin bin Yusuf Al-Marakushi pun pergi jumpa dengan bapa kepada Imam Nawawi ni, minta supaya Imam Nawawi ni jaga elok-elok kerana aku lihat padanya akan ada sesuatu yang hebat lah. Dia akan menjadi seorang yang hebat, ulama yang hebat pada satu akan datang, dan bagi dia belajar. Maksudnya bagi dia ruang untuk menuntut ilmu, satu hari dia akan jadi orang yang hebat lah. Seperti kata tadi tu Yasin bin Yusuf Al-Marakushi, dia kata innahu yurja ayyakuna a'lama ahli zamanih wa azhadahum wa yantafi'un nasu bihi. Sesungguhnya beliau ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim di zamannya dan paling zuhud, dan orang ramai akan mendapat manfaat daripadanya. Maka bapak dia ni kata kepada guru dia ni, kata kepada syekh ni, kata kat dia, amunajjimun anta. Kau ni ahli nujum ke? Kau ni tok bomo ke nak tilik masa depan orang ni? Kan? Dia kata tak.
tetapi benda ni terasa dalam jiwa aku. Kadang-kadang orang saleh ni mungkin dia lihat ada firasat tertentu, firasat-firasat yang baik ni kadang-kadang ada kan. Pada seorang ni mungkin dia akan menjadi seorang syad, seorang yang ada sesuatu yang hebat lah pada diri Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka Imam Nawawi ni daripada kecil suka duduk kedai bapak dia, dan bapak dia akan sediakan ruang ni, dia akan teman bapak dia dari samping orang yang dekat dengan Quran, sentiasa baca Quran, hafal Quran. Dan dia pada dia kecil, masa dia umur 10 tahun dan sebelum pada tu pun dia telah menghafal Quran dan dia suka membaca. Dan sehingga kan pada umur dia lebih kurang 18 tahun, 19 tahun, bapak dia juga hantar dia lah pergi belajar dekat, sebelum tu dia banyak belajar tak rasmi sangat dah. Dia sempat belajar dengan Yasin bin Yusuf Al-Marqushi tadi, dia hantar belajar macam-macam, dan selepas tu baru dia pergi ke tempat yang lebih terkhusus lah, lebih khusus lah dia belajar, iaitu di Syam, di Damsyik, di Dimashq. Dan di sanalah dia duduk di Madrasah Ar-Rawahiyah. Di Madrasah Ar-Rawahiyah tu dia duduk satu bilik lah sampai kat sana. Tak tahu nak duduk mana, dan dia ada satu bilik kat situ yang dia belajar. Dan dia duduklah kat situ kan. Dia duduk kat situ. Bilik dia belajar tu, bilik tu lah yang dia duduk, bilik kecil tu yang dekat sekolah tu lah. Macam bilik asrama tu, dia duduk daripada sejak umur 19 tahun sampai dia meninggal dunia, dia duduk bilik tu, tak pindah-pindah mana. Kan? Dan dia pergilah, iaitu tempat dia duduk, dan dia pergilah ke tempat ada madrasah-madrasah yang dia belajar lah. Kan? Di sanalah beliau telah, kita tahu masa dia belajar tu, dan dia pernah menghafal dalam masa 4 bulan setengah, dia hafal kitab Tanbih. Kitab Tanbih ni satu kitab fiqh yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Shirazi, dan dia juga telah menghafal 1/4 daripada kitab Al-Muhazzab. Kitab Al-Muhazzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Dan beliau sangat bersungguhlah dalam menuntut ilmu, dan ada beberapa perkara lah yang berlaku kepada Al-Imam. Sebelum tu kita sebut beberapa guru-guru dia lah. Kita sebut beberapa guru dia, dan antara guru-guru dia yang hebat adalah seperti Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi. Dia ada Al-Imam Arif Al-Zahir Wari' Al-Mutqin, yang merupakan mufti kepada Al-Imam Mutqin lah, merupakan mufti Damsyik ketika tu. Dan ramai lagi lah di kalangan para ulama, dan ramai di kalangan anak murid dia. Antara anak murid dia yang terkenal adalah Alauddin Ibn Attar yang kita sebutkan tadi. Dan ramai lagi lah yang telah belajar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sangat ramai lah, kalau kita nak sebut tu tak habislah sesi kita ni kan. Lepas tu kita tahu ketokohan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketokohan Imam An-Nawawi ni, beliau sangat menonjol dalam 2 bidang utama. Dia imam bagi 2 bidang utama. Dia menguasai banyak bidang, tapi paling menonjol 2 bidang, iaitu dalam bidang hadis dan bidang fiqh. Kita tahulah dalam bidang hadis dia menulis kitab hadis, syarah Sahih Muslim umpamanya, dan banyak lagi kitab-kitab hadis yang dia tulis. Antaranya dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh dia adalah seorang jagoh besar di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tahu mazhab Syafi'i ni, setengah orang dia ingat mazhab Syafi'i ni pendapat Imam Syafi'i. Tak betul. Mazhab Syafi'i ni satu legasi aliran fiqh yang ramai, ialah pengasas dia Imam Syafi'i. Dia diteruskan oleh legasi para ulama yang mengikut manhaj ilmu fiqh Al-Imam Syafi'i. Dan dia ada anak-anak murid, dan ramai ulama banyak, dan banyak di dalam dia buku-buku, banyak aliran-aliran yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Kan? Imam Syafi'i dia ada waktu fasa-fasa dia lah, fasa-fasa sampai Imam Nawawi ada fasa dia panggil dia panggil zaman peringkat, dia panggil peringkat riwayah kan. Peringkat riwayah ni marhalatul riwayah, banyak periwayatan sehingga lahir aliran Al-Qursaniyin, aliran Al-Iraqiyin dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ulama datang selepas tu seperti Imam Haramain, seperti Al-Imam Al-Ghazali, mereka yang menggabungkan di antara 2 aliran ni, mengharmonikan kan.
kemudian dan melalui banyak fasa lah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan merupakan muhaqqiq bagi mazhab al-Imam Syafi'i. Dia ni memurnikan balik. Sebab itu bila siapa belajar mazhab Syafi'i, dia tak dapat lari daripada Imam Nawawi. Sebab bila Imam Nawawi cakap benda tu, bagi fatwa tentang satu benda tu, ia merujuk kepada pandangan mazhab. Pandangan mazhab rasmi ni orang akan tengok. Sebab mazhab Syafi'i ni ramai ulama' dalam dia. Ramai ulama'. Sangat ramai ulama'. Ulama' pun beza-beza. Dalam Syafi'iyah pun ramai ke? Kan? Ya, betul. Berbeza-beza. Tetapi bila orang nak rujuk, mana pendapat mazhab yang rasmi ni? Orang akan tengok Imam Nawawi. Sebab itu Imam Nawawi ni disebut sebagai pengasas mazhab Syafi'i yang kedua. Pelopor mazhab Syafi'i yang kedua. Sebab dia ialah satu legasi, satu fasa zaman tu, kemudian dia yang memurnikan, dia menyimpulkan balik, menganalisa dan dia simpulkan balik, dia rumuskan balik mana mazhab yang sebenar. Dan dia memberikan istilah-istilah, lahir banyak kitab-kitab yang penting seperti Minhajut Talibin, seperti Raudatul Talibin, dan ia menjadi rujukan besar lah bagi para ulama Syafi'iyah lah. Dan kita tahulah dia sebab tu dia antara disebut sebagai Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan ni dua syekh dalam mazhab Syafi'i, satu Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Sehingga kan pendapat kita nak kata ini pendapat mazhab Syafi'i, orang akan rujuk pada Nawawi. Dia penghujung tu akan Nawawi. Sebab orang nak faham nas Syafi'i, nas ashabul wujuh, anak-anak murid Imam Syafi'i, orang tak dapat faham melainkan mesti melalui Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala lah. Kan orang akan sampai ke situlah. Dia ada Imam Rafi'i dan Imam Rafi'i ni guru dia juga, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Tapi kalau bertemu dua pendapat, Imam Rafi'i dengan Nawawi, orang akan dahulukan pendapat Imam Nawawi. Ini dalam perbincangan mazhab lah. Amar, yang cerita ni kiranya metodologi ni dalam mazhab Imam Syafi'i kan? Dalam fiqh. Nak sebut tentang penonjolan dia dalam bidang fiqh lah. Dalam bidang dia ni, jadi dia menonjol dalam bidang fiqh dan dalam bidang hadis lah yang paling menonjol lah. Okey. Kemudian kita tahu Imam Nawawi ni dia pernah menjadi guru. Masa dia muda, umur 30 tahun lebih, dah jadi guru besar lah. Jadi macam kita panggil Naib Chancellor lah kot. Di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Sebab tak ada orang yang lebih alim pada Nawawi untuk menjadi macam guru besar lah. Maha guru di Universiti Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damsyik. Dia umur 30 lebih. Muda lagi. Kita 30 lebih baru nak minta kerja kan. Kerja pun kadang tak lepas-lepas kan. Untuk hantar proposal tak lepas Dia dah jadi guru besar dah kat situ. Macam Naib Chancellor lah di situ. Kan. Macam itulah Al-Imam dan dia memang menjadi rujukan lah. Okey. Kemudian kita tahu di Damsyik di Syria ni, aku cerita sikitlah tentang Darul Hadis Al-Ashrafiyah ni. Sebenarnya dia diasaskan oleh Malik Al-Adil Nuruddin Az-Zinki lagi yang asaskan tempat pengajian ni. Kemudian dia ada juga dan ramailah di kalangan tokoh-tokoh yang hebat yang pernah menjadi guru besar di orang kata apa, maha guru lah ataupun chancellor lah di Darul Hadis Al-Ashrafiyah ni, seperti Ibn Salah. Semua pernah dengar Ibn Salah kan? Ya. Setakat tadi Amar ceritakan pasal sedikit latar belakang pasal Imam An-Nawawi. Pujian-pujian terhadap Imam An-Nawawi, murid-murid, guru-guru, sehingga kan tadi Amar yang menarik apabila hang cakap, apabila orang cuba nak memahamkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, orang berbalik-balik untuk dengar kefahaman daripada Imam An-Nawawi. So tu antara kelebihan yang sangat besar tokoh paling penting lah. Kalau mazhab Syafi'i ni tokoh paling penting. Orang bila kita nak kata pendapat mazhab dia akan ada dia punya metodologi dia. Panjang lah kalau kita nak cerita metodologi mazhab Syafi'i ni. Tapi orang akan merujuk kepada pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata jago apa? Dia. Imam Nawawi kata apa? Kalau Nawawi cakap ni, kita tahu ini rasmi, pandangan rasmi mazhab Syafi'i.
Sebab Faham. dalam mazhab ramai tokoh. Dalam mazhab Syafi'i ni ramai tokoh-tokoh. Tapi bila kita nak kata maksudnya dia sangat menjadi rujukan lah. Okay, macam tadi aku nak cerita itu di segi fiqh lah. Tadi aku nak cerita ramai tokoh-tokoh di Darul Hadis Al-Ashrafiyah ni, ramai tokoh lah seperti Ibnu Salah. Ibnu Salah ni sebelum Imam Nawawi yang pernah jadi kan. Ibnu Salah, seperti seperti Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, seperti Ibnu Kathir. Mereka pernah menjadi, orang kata apa, tokoh-tokoh yang pernah menjadi guru besar lah di Darul Hadis Al-Ashrafiyah tadi tu. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala merupakan salah seorang lah. Pada umur 30 lebih tau. Jadi hebat lah. Muda lagi dah hebat. Kita tahu Imam Nawawi ni merupakan orang yang sangat orang yang sangat zuhud dan kuat beribadah. Macam aku cerita tadi, seorang yang sangat kuat beribadah, sangat kuat, sangat warak dan sangat zuhud. Okey, antaranya Imam Nawawi ni sehinggakan dia ni, pertama, gaji dia di Darul Hadis Al-Ashrafiyah dia infak semua kepada madrasah tu, kepada Darul Hadis. Gaji dia ni dia infak semua. Dia infak semua kepada Darul Hadis untuk buku, untuk penyelenggaraan, untuk ilmu dan sebagainya lah. Dan dia ni juga dia hanya terima duit ni banyak daripada mak bapak dia. Mak bapak dia kirim baju, makanan daripada Nawar tu. Berkirim kan. Bapak dia kan ada kedai sikit, kedai kecil kan, kedai runcit. Daripada tu je. Dia macam tu ya, jadi dia punya untuk makanan dia, untuk kehidupan dia kan. Dan memang dengan ilmu lah. Dan antara sikap warak Imam Nawawi ni dia tak pernah makan buah-buahan yang ada di Damsyik. Kerana buah-buahan yang ada di Damsyik, kerana di Damsyik ni banyak tanah wakaf yang diberikan kepada anak yatim. Dan dia diusahakan dan tanah-tanah ni ada buah-buahan kan. Buah-buahan di Damsyik ni sedap sebab tanah subur kan. Jadi dia risau ada tanah wakaf, harta anak yatim bercampur, dan dia tak pernah makan langsung buah-buahan yang ada di Damsyik. Tak mau sentuh sebab sikap warak. Walaupun ada pandangan kata boleh, ada kata tak boleh, tapi dia elak terus. Nak kata begitu benda yang ada sikit ketidakpastian, terus dia tinggalkan benda tu. Ni definisi warak yang hang bagi tadi, Mak. Warak. Dan aku pernah dengar satu riwayah berkaitan dengan ada satu hari orang mungkin jiran pada Imam Nawawi ni yang duduk di Damsyik tu, di Dimashq, pernah hilang satu kambing. Pernah hilang seekor kambing kan. Dia pergi tanya Imam Nawawi, pernah nampak tak aku punya kambing ni? Dia kata, tak, kambing kau macam mana kan? Tak pernah nampak lah kan. Sebab kambing dia seekor hilang. Jadi Imam Nawawi kata, okey, kalau kau tahu bila kau dah jumpa nanti kau punya kambing, kau bagi tahu kat aku lah. Jadi dan esok harinya pun bila lelaki ni, orang ni jumpa lagi dengan Imam Nawawi akan tanya soalan yang sama. Kau dah jumpa dah kambing tu? Dia kata tak jumpa lagi. Sampai dekat sebulan lebih. Sampai sebulan lah. Sampai satu hari Imam Nawawi setiap kali jumpa dia tanya, dah jumpa dah? Tak jumpa lagi kan. Sampai satu masa, dah sebulan lebih, barulah ada orang ni kata, orang kampung dia beritahu, kata dia punya kambing ni jatuh dalam sungai dan dia dihanyutkan lah, dia mati. Jatuh dalam sungai, mati lah kan. Bila Imam Nawawi kata, bila dengar tu Imam Nawawi rasa lega lah, dia tahu. Kerana Imam Nawawi dia tak makan, dia dalam tempoh tu, bila dia dengar kata orang yang hilang kambing, dia tak beli langsung kambing. Tak makan langsung kambing. Sebab dia takut termakan kambing yang hilang ni. Kok orang curi, orang jual. Takut. Padahal kalau kita ikut tak ada lah sampai haram benda tu. Kita pun tak pasti. Benda yang tak pasti. Tapi nak kata sikap warak tu. Sampai sebulan lebih tak sentuh kambing kerana bimbang termakan kambing. Mungkin orang curi ke apa ke kan. Orang jual dan dia termakan. Sampai tera tu.
Nak kata begitu menjagalah sikap. Dan kita tahu Imam Nawawi mempunyai kesungguhan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Dia setiap hari akan belajar 12 subjek. 12 subjek ni satu hari. Daripada pagi lepas subuh ni biasa dah start dah lah kelas sampai malam baru ni. Dan dia belajar 12 subjek, pergi belajar. Kemudian dalam tempoh Ibn Atha cerita sampai dia dulu bukanlah kelas satu bangunan tu, satu kelas. Dia ada banyak tempat lah. Okay, jalan ni, jalan tu kan. Dia kena pergi sana, pergi sini. Dalam tempoh lepas belajar satu kelas, dalam tempoh ni nak pergi satu kelas lagi, dia mengulang, hafal, ulang kaji sampai ke kelas tu dia belajar. Lepas tu begitulah sampai 12 subjek. Malam dia sambung ulang kaji lagi kan, bangkit tengah malam lagi. Dan dia terkenal dengan menulis lagi dan sedikit sangatlah tidur ni. Sedikit sangatlah. Sampai Imam Nawawi ni Imam Nawawi ni begitu kesungguhan dia dalam menuntut ilmu ni sampai penuh 2 tahun dia tak pernah baring di atas tanah. Maksud tempat katil dia tak pernah tidur. Bukan tak pernah tidur. Tidur mungkin tidur dalam keadaan duduk. Tak pernah tidur dengan selesa lah. Sampai kata Imam Nawawi, wa baqitu nahwa sanatain la ad'u jambi bil ard. Dan aku tetap di sana hampir selama 2 tahun tanpa aku meletakkan sisi tubuhku di atas tanah. Aku tak baring selama 2 tahun. Maksudnya tidur dalam keadaan duduk ke, atas meja ke, tersengguk ke. Nak kata dia takut apa? Takut tidur lama. Imam Nawawi ni tidur lama sikit dia menyesal lah. Kan? Sangat sikit lah tidur ni. Dia risau. Sebab tu antara dulu Ibn Atha biasa jamah kepada dia tembikai. Dia tak mau tembikai. Dia kata aku takut tembikai dia tak tahulah kan. Tanya farmasis lah kan. Aku takut tembikai ni bagi aku ni lembab. Aku jadi macam lemah nak sagi mengantuk, rasa selesa sangat ke apa ke. Sampai dia jaga, takut benda-benda yang boleh menyebabkan dia ni macam mudah mengantuk, mudah malas apa semua, dia tak mau. Kan? Sampai teratulah nak kata sampai kesungguhan dia. Di samping Allah bagi dia kelebihan, keberkatan ilmu apa semua, kesungguhan dia tu asas kan. Baru Allah akan kurniakan dia kehebatan yang luar biasa ni lah. Dan Imam Nawawi ni kita tahu seorang yang tak pernah kahwin, dia tak pernah kahwin lah. Dia mati dalam keadaan bujang. Kerana sibuk je dalam menuntut ilmu. Tak sempat lah nak kahwin kan. Dan dia terkenal dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia bukan setakat sibuk dengan ilmu tetapi dia tidak berhenti untuk menyatakan kebenaran. Antara yang berlaku pada zaman seorang raja daripada kerajaan Mamluk, namanya Zahir Bebrus. Zahir Bebrus nama dia. Sultan Zahir Al-Malik Zahir Ruknuddin Baibus. Dia ni seorang raja yang hebat lah. Dia biasa halau Tatar, lawan dengan Tatar. Dia halau di Mesir, kemudian dia masuk ke Syria dan dia telah menghalau Tatar lah, tentera Tatar daripada sana lah. Dan dia menguasai lah masa tu. Dan bila dia kuasai tempat tu dan dia telah ambil ni buah-buah ni bagi kat tentera. Ambil buah-buah yang ada, yalah kan, dia ingat dia ambil buah-buah. Bahkan ada orang kata ni tanah kerajaan dulu. Ada orang buat ni lah, buat cakap tak betul lah, kata kat raja kata ni tanah ni orang tanah ni kerajaan dulu punya. Jadi Sultan suruh pagak lah semua tanah tu. Padahal tanah tu tanah orang. Dia ada pemilik-pemilik, pengusaha-pengusaha tanah tu, pemilik-pemilik tanah ni dia orang marah lah kan. Dia orang ni kan tanam buah-buahan lah, tanaman-tanaman macam-macam, tiba-tiba raja ambil. Kemudian bila mereka minta raja wakil daripada raja ni minta apa grant, bukti yang ni tanah kamu. Dulu mana ada grant-grant apa semua kan. Dulu mana ada bukti tanah apa semua kan. Dulu siapa yang hidupkan tanah tu, tanah dia lah. Kan? Siapa buka tanah tu, dia punya lah kan. Dia punya lah dulu kan. Jadi bila keadaan macam tu, mereka mengadu kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi terkena berpengaruh dan dia telah tulis surat kepada kepada Sultan supaya sampaikan buka tanah-tanah ni dan dia menyatakan kebenaran lah sehingga
dia mengkritik lah raja tu sehingga raja marah pada dia lah. Bila raja marah pada dia, dia pergi jumpa raja tu, pergi cakap. Sampai raja lagi marah dan nak buat satu tindakan pada dia, tapi tak jadilah benda yang mereka nak buat tu. Dan Raja Zahir ni lah yang dimaksudkan. Raja Zahir tadi. Raja Zahir tu lah. Antaranya lagi adalah cerita tentang satu lagi peristiwa adalah ketika satu hari nak berlaku peperangan dengan Tatar. Bila dengan Tatar ni nak berlaku peperangan dengan Tatar, raja telah minta Sultan Zahir ni, Baibars telah minta supaya para ulama mengeluarkan fatwa kepada orang ramai supaya keluarkan cukai. Bagi cukai kepada kerajaan untuk kami gunakan dalam jihad. Jadi sebahagian para ulama setujulah keluarkan fatwa kan. Keluarkan fatwa, minta supaya sebab kita nak guna untuk jihad ni. Nak lawan dengan tentera kan. Nak jihad lah kan. Tetapi ulama ni tidak berpengaruh, orang tak dengar sangat. Orang kata kami punya tanda tangan ni orang tak terima. Melainkan Nawawi. Kalau Nawawi sign benda tu, dan dia keluarkan fatwa tu, dia punya lebih orang terima pakai lah kan. Okey, jadi sehingga Imam Nawawi tak mau keluarkan fatwa tu. Raja tanya kenapa? Kata Imam Nawawi, dia kata kepada Raja Baibars tu, dia kata aku tahu dulu kau ni hamba. Kau ni pada keturunan hamba. Okay. Dan sekarang Allah telah naikkan darjat engkau telah jadi sultan. Dan engkau telah memiliki hamba-hamba yang ramai yang mempunyai perhiasan tali pinggang daripada emas. Dan kau mempunyai hamba-hamba wanita yang mempunyai perhiasan yang banyak. Kau kutip semua ni perhiasan-perhiasan ni sehingga mereka pakai tali pinggang kain dan semua tarik ambil semua perhiasan-perhiasan ni dan kau cek pada Baitul Mal, kalau tak cukup baru aku keluarkan fatwa tu. Baru aku keluarkan fatwa untuk keluarkan cukai. Sekarang ni kau keluarkan dulu harta-harta yang kau ada kat hamba-hamba kau semua sebelum kau nak minta cukai daripada rakyat. Jangan kau minta cukai daripada rakyat lepas tu kau hidup senang. Kan? Jadi sampai macam tu sekalilah ketegasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu ramai di kalangan sehingga seperti yang diceritakan oleh Muhammad Al-Wasiti Al-Husaini, beliau menceritakan tentang dalam tarjamat Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, dia ceritakan bahawasanya raja pernah cakap, ana la akhafu illa min hadzal Nawawi. Aku tidak takut melainkan kepada lelaki ni iaitu An-Nawawi. Raja pun rasa gerun lah. Raja takut gerun lah. Raja rasa gerun. Padahal dia ada tentera yang ramai hebat, tawan banyak. Imam Nawawi ada apa? Seorang lah. Seorang je. Tapi dia rasa gerun dengan Imam Nawawi. Mungkin haibah yang ada yang Allah kurniakan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ramailah di kalangan ulama, kalau nak sebut ulama yang puji ni tak terkira lah. Memang. Tapi aku nak baca sikit lah apa yang disebut oleh ramai. Imam Zahabi sebut kan. Imam Zahabi, Imam Taqiyuddin As-Subki, ramai lagi yang puji dia. Aku ambil yang paling pendek lah. Kalau tengok Alauddin Ibn Attar ni sebut panjang. Jadi aku ambil yang paling pendek seperti kata Imam Zahabi dalam Siyar A'lamud Nubala, dia kata Asy-Syaikhul Imamul Qudwa Al-Hafi Az-Zahi Al-Abi Al-Faqih Al-Mujtahid Rabbani Syaikhul Islam Hasanatul Anam. Beliau merupakan Imam Nawawi ni merupakan syekh, imam, merupakan qudwah, merupakan al-hafiz, tokoh besar dalam hadis, seorang yang zuhud, ahli ibadah, faqih, mujtahid yang rabbani, Syekhul Islam dan Hasanatul Anam. Seorang yang mempunyai banyak kebaikan kepada dia. Okey, kemudian apa lagi ya? Apa yang kita nak cerita tentang Imam Nawawi? Okey, karangan-karangan yang Imam Nawawi hasilkan begitu banyaklah. Dalam banyak bidang kan. Khususnya dalam bidang fiqh lah, seperti Minhajul Talibin yang aku sebut tadi ni, Minhajul Talibin yang merupakan kitab paling penting lah dalam mazhab Syafi'i sekarang ni. Okey, antaranya Raudatul Talibin, kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' tu besar kan, syarah kepada Muhazzab. Kemudian kitab Al-Idah fil Manasik, bab-bab haji kan. Kemudian Al-Umdah
fi tashih wa at-tanbih, dan banyak lagi lah kitab dia kan, Al-Fatawa, dan banyak lagi kitab hadisnya adalah seperti Arba'in An-Nawawiyah, seperti kitab Riyadhus Salihin yang kita tahu kan, seperti kitab Al-Minhaj syarah kepada Sahih Muslim, kitab At-Taqrib kan, ditulis oleh Nawawi dalam ulumul hadis. Dalam Al-Quran pun ada seperti At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, dalam kitab berkaitan dengan kerohanian kan, berkaitan dengan zikir Al-Adhkar, seperti kitab Al-Adhkar pernah dengar kan? Imam Nawawi juga. Boleh kata Imam Nawawi ni tulis apa pun semua terkenal. Sehingga Al-Utsaimin pernah sebutkan, kalau aku nak bercita-cita, aku dalam penulisan aku ni, aku nak bercita-cita nak jadi macam Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tulis apa pun orang akan famous. Maksudnya orang akan dah sampai ke kemuncak lah. Kadang-kadang kita setengah penulis, mungkin setengah buku terkenal, setengah buku orang tak tahu. Kan? Ya, betul. Dia semua penulisan dia semua jadi rujukan para ulama. Sampai kalau kita tahu Riyadhus Salihin ni, tak tahulah, aku rasalah selepas Quran ni yang paling banyak orang baca lah di kalangan orang Islam ni di masjid-masjid lah, pasal Riyadhus Salihin kot. Kan? Mungkin barakah lah. Mungkin keberkatan yang Allah kurniakan kepada dia ni. Sedangkan macam hadis 40. Hadis 40 ni ramai je orang buat. Bukan dia seorang. Hadis 40 ni ramai je orang buat. Tapi orang akan tengok 40 ni orang Nawawi. Paling famous. Itu soalan aku. Seterusnya Amal. Syarah Sahih Muslim pun sama juga. Ramai orang syarah. Tapi Sahih Muslim Nawawi juga orang pakai. Kan? Boleh aku cerita sikit kewafatannya? Boleh. Kewafatan, okey. Tak apalah, kita dah habis tentang apa yang telah dihasilkan oleh Imam Nawawi, apa latar hidup dia. Dan Imam Nawawi ni kita tahu dia meninggal pada bulan Rejab, 27 Rejab pada tahun 676 Hijrah lah. 676 Hijrah, dan meninggal dalam keadaan sangat muda. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah pulangkan, sebelum dia nak dia telah bayar semua hutang-hutang dia telah pulangkan kitab-kitab yang dia pernah pinjam, dia pulangkan semua, kemudian dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, dia melawat Masjid Al-Aqsa, kemudian dia balik ke kampung dia, rumah bapa dia, iaitu di Nawah, dan kemudian dia jatuh sakit, dia sakit di sana, dan dia meninggal lah di kampung halaman dia, di rumah bapa dia. Dan kita tahu kubur Imam Nawawi ada di Syria, kita tahu di Nawah tadi tu. Tetapi kubur dia ni pernah dibom kot, tak silap kan. Dia tak tahulah, ada orang kata ISIS bom, ada orang kata Kaedah bom, ada orang kata Syiah yang bom. Tak tahulah siapa yang bom, tapi dia kata telah bom lah kubur dia tu lah. Wallahualam. Itu sedikit sebanyak, tak sedikit sebanyak lah, panjang jugalah latar belakang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, Amar. Cuma soalan aku dah, sebab kita nak bawa kepada hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa istimewanya hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi berbanding dengan susunan-susunan ulama-ulama lain, sebab bukannya Imam Nawawi seorang yang susun kan? Betul. So apa istimewanya? Okey, pertamanya seperti mana yang aku dah sebutkan tadi ni, Imam Nawawi ni, okey, sebelum daripada Imam Nawawi, nanti kita akan masuk pada muqaddimah Imam Nawawi nanti. Kita nak baca muqaddimah dia sikit. Imam Nawawi ceritakanlah sebab apa dia pilih, dan memang para ulama telah buatlah hadis 40 ni. Yang pertamanya, hadis 40 ni ramai di kalangan para ulama telah buat. Hadis 40 tentang jihad, hadis 40 tentang akidah, hadis 40 tentang akhlak, hadis 40 tentang furuk-furuk fiqh, hadis 40 tentang macam-macam. Dia jadi satu budaya para ulama buat hadis 40 ni, kumpul 40 hadis penulisan mereka. Mungkin hadis ni yang penting, kumpul dalam bab-bab yang tertentu. Lebihnya Imam Nawawi ni dia telah himpunkan hadis 40 yang meliputi semua tema-tema dalam Islam. Semua kalau macam yang tadi tu, yang hang cakap tu dia macam ada tema-tema dia. Ada tema-tema dia. Ada yang fokus bab jihad saja. Hadis-hadis 40 tentang jihad. Hadis 40 tentang menuntut ilmu. Hadis 40 tentang furuk-furuk fiqh. Hadis 40 tentang tadi tentang adab.
Jadi banyak orang hadis 40 ni, orang kumpul. Tapi Imam Nawawi dia pilih hadis-hadis yang sahih bagi Imam Nawawi yang meliputi semua tema-tema dalam Islam, sama adalah bidang akidah, bidang fiqh, bidang apa, dan menjadi prinsip-prinsip asas di dalam Islam. Sebab tu nanti kita akan masuk dalam perbincangan tentang hadis ni. Hadis ni 1/3 daripada Islam, 1/2 daripada Islam. Apa signifikan kepada nombor 40 tu, Mak? Ada apa-apa? Signifikan yang tu setiap aku nak sentuh dekat Imam Nawawi ada bagi alasan. Imam Nawawi ada bagi alasan dalam mukadimah dia tu. Alright. Kalau macam tu, sebelum kita ke sesi mukadimah tu, aku cadangkan kita berehat dulu sebentar ni. InsyaAllah boleh. Kita akan dan sambung kita akan selepas kembali. ni. Ya, kita akan kembali selepas ni, insyaAllah. Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. Itu adalah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kembali kita ke podcaster paling baca bersama dengan panel yang kita jemput khas hari ini, iaitu Ahmad Ismail. Over to you, Di. Okey. Macam mana yang kita dengar tadi, kita ada sentuh tentang biodata sikit lah Imam Nawawi rahimahullah, nama dia yang betul, apa dia duduk dekat mana dan sebagainya, dan sampailah ke dia punya karya-karya dah. Yang boleh kita kata Imam Nawawi ni memang semua orang akan kata dia ni hebat. Tak kira lah mazhab apa ke, tak kira lah pemikiran macam mana ke. Dan aku just nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua yang mendengarkan penjelasan oleh Ahmad Ismail kita tadi, kalau contohnya nak cari buku ataupun kitab, antara benda yang kami akan refer adalah buku ni lah. Yang ni diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Yang ni antara rujukan aku yang aku cuba nak baca tentang Imam Nawawi sebelum sesi ni. Jadi saya lagi maksud aku sekarang Ahmad Ismail akan hurai mukadimah yang ditulis oleh Imam Nawawi sendiri, sebab kita nak tahu teks dia yang dia tulis, dan Ahmad Ismail akan terjemahkan untuk kita, insyaAllah. So, dipersilakan Ahmad. Okey, insyaAllah kita mulakan dahulu dengan mukadimah. Sebelum Imam Nawawi tulis hadis ni, biasalah dalam mana-mana buku, biasanya ada mukadimah daripada penulis. Mungkin antara benda penting lah bagi seseorang yang nak membaca, mungkin Pak Di Sazwan lebih tahulah yang banyak buat pada buku ni kan. Benda yang paling penting untuk kita baca, salah satunya adalah mukadimah penulis tu. Baru kita tahu apa manhaj dia. Apa manhaj dia, apa tujuan dia tulis, apakah metodologi yang dia guna. Yang tu penting lah supaya kalau kita cedok tengah, kita pun tak tahu ujung pangkai dia. Jadi bila kita tahu dia punya mukadimah, kita tahulah tujuan apa kan. Contohlah kita buka, kita ambil kitab Al-Mawdu'at Ibn Jauzi kan. Al-Mawdu'at tu hadis-hadis berkaitan dengan hadis, dikumpulkan hadis-hadis palsu. Kita buka, kita contoh kan, kita pergi, kita ambil kitab, Ibn Jauzi ni imam besar ni kan. Kita ambil kitab Al-Mawdu'at kan. Kita ambil kitab Al-Mawdu'at, ada hadis ni. Kita ambil lah hadis-hadis dalam tu, buat model ceramah. Orang kata kacau jam ada ni kan. Baca hadis palsu kan. Rupanya hadis palsu. Betul orang kata ni, hadis palsu tu, orang kata hadis palsu tu. Hang kata hadis palsu ni aku ambil Ibn Jauzi kot. Hang besar mana nak banding Ibn Jauzi kan. Contohlah bahasa kita lah. Betul ya. Padahal dia ni yang tak tahu hujung pangkai. Padahal Ibn Jauzi tu dia ada mukadimah dia. Tujuan dia tulis kitab Al-Mawdu'at ni bukan nak suruh hampa ambil hadis tu. Amal benda dia nak bagi tahu yang ni lah hadis palsu, hampa jangan duk ambil. Kalau jumpa ni hampa kena elak. Jadi sebab tu pentingnya mukadimah. Tu lah. Faham. Okey jadi insya-Allah kita baca sikit mukadimah Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat lah, kita faham kenapa Imam Nawawi menyusun 40 hadis ni. Okey, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqil ajma'in. Dialah pendiri langit-langit, yang mencipta, yang mendirikan langit-langit dan bumi, pengatur para makhluk keseluruhannya. Ba'ithir rusuli wa salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafin
lihidayatihim wa bayani syara'i'id-din. Pengutus para rasul, selawat dan salam ke atas mereka, pengutus para rasul kepada para mukallaf bagi memberi petunjuk kepada mereka dan memberi penerangan tentang syariat-syariat agama. Bidalaili al-qat'iyyati wa wadihatil barahin, dengan dalil-dalil yang qat'i, dengan dalil-dalil yang definitif, yang pasti, yang qat'i, dan hujah-hujah yang jelas. Ahmaduhu ala jami'in ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Aku memujinya di atas segala nikmatnya dan aku memohon penambahan daripada limpah kurnia dan kemuliaannya. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang Maha Pengampun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizati al-mustamirah ala ta'aqqubis sinin wa bis sunani al-mustanirah lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalimi samahatid-din. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan utusannya, wa habibuhu wa khaliluh, dan kekasihnya serta teman rampatnya, iaitu khaliluh, makhluk yang paling utama, afdalul makhluqin, makhluk yang paling utama, yang dimuliakan dengan Al-Quran yang unggul, yang merupakan mukjizat berterusan selama bertukarnya tahun-tahun, tahun demi tahun, dan yang dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang memberi cahaya kepada golongan yang mencari petunjuk, dan yang dikhususkan dengan kata-kata yang komprehensif, disebut sebagai al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid. Ini kata Imam Nawawi lah. Dan kata-kata yang komprehensif, yang maksudnya dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kata-kata yang jawami'il kalim wa samahatid din. Apa maksud jawami'il kalim? Ni kita masuk. Jawami'il kalim ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diberikan ada satu kelebihan kepada Nabi, itu adalah jawami'il kalim. Jawami'il kalim ni kata yang ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam dan banyak makna. Yes, betul. Macam Nabi cakap sikit tetapi memberi makna yang sangat komprehensif, memberi makna yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak lah. Tak macam kita kan, kita cakap banyak makna sikit lah kan, sembang pompang kan, tapi point dia sikit lah. Tapi Nabi cakap sikit makna banyak. Sebab tu al-makhsusu, kata Imam Nawawi, al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Dikhususkan kepada Nabi itu dengan jawami'il kalim, kata-kata yang komprehensif, yang ringkas lafaznya tetapi luas dan mendalam maknanya. Wa samahatid din, dan agama yang penuh tolak ansur. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kulli wasairis salihin. Selawat Allah dan salamnya ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para pengikut setiap mereka serta seluruh hamba-hambanya yang saleh. Amma ba'd. Adapun selepas daripada itu biasalah amma ba'd, ucapan orang Arab ni dia start dengan mukaddimah, dia akan sampai kepada amma ba'd sebelum nak masuk kepada point apa yang dia nak cakap. Amma ba'd. Amma ba'd ni maksudnya adapun selepas daripada itu. Okey. Faqad rawaina, ni kata ni sambungan Imam Nawawi cakap. Faqad rawaina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bin turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Okay, kata Imam Nawawi, dia kata maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib
daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Mu'adz bin Jabal, daripada Abu Darda, daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah radhiyallahu anhum, moga-moga Allah meridai kesemua mereka. Min turuqin kathiratin biriwayatin mutanawwi'ah, daripada jalan periwayatan yang banyak dan dengan riwayat yang pelbagai. Jadi dia nak baca satu hadis lah. Dia nak baca satu hadis daripada riwayat-riwayat sahabat-sahabat tadilah, hadis yang faham. diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tadi. Apa sabda? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang sesiapa yang memelihara ataupun menghafal dalam kalangan umatku 40 hadis daripada urusan agamanya. Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha. Sesiapa yang menghafal ataupun memelihara daripada kalangan umatku 40 hadis dalam urusan agamanya, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kalangan fuqaha dan ulama. Okey. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ba'athahu Allahu faqihan 'aliman. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya sebagai seorang yang faqih lagi alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Jadi nak sebut tentang siapa yang menghafal hadis, menghafal 40 hadis di kalangan umat. 40 hadis. Kan? Siapa yang hafal ataupun menghafal 40 hadis ataupun memelihara 40 hadis di kalangan umatku, disebut dengan kelebihan-kelebihan tadi lah. First kali adalah dibangkitkan pada hari kiamat dalam kalangan fuqaha dan ulama. Dalam riwayat yang lain, Allah bangkitkan dia sebagai seorang yang faqih lagi alim. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Darda kata, aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat dan menjadi saksi ke atasnya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, qila lahu udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dikatakan kepadanya, masuklah daripada mana-mana pintu syurga yang kamu mahu. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Dia ditulis di dalam kelompok ulama dan dibangkitkan dalam kelompok syuhada. Ini disebut hadis-hadis riwayat yang banyak tentang 40 hadis ni. Okey. Kemudian berdasarkan kepada hadis-hadis ni, kata Imam Nawawi, wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Dan para huffaz hadis, iaitu para jaguh-jaguh, sarjana-sarjana besar hadis, telah bersepakat bahawasanya sesungguhnya ia adalah hadis yang dhaif walaupun jalan periwayatannya adalah banyak. Jadi hadis yang Imam Nawawi sebutkan tadi, semua hadis tu dhaif. Dhaif. Okey. Dhaif. Okey. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi ba ma la yuhsa min musannafat. Dan sesungguhnya para ulama fi hadzal bab telah mengarang begitu banyak karangan yang tidak terhitung dalam bab ini, dalam bab al-arba'iniyat ni, adalah hadis 40. Jadi kata disebabkan itulah berdasarkan kepada hadis dhaif yang kita bacakan tadi ni, kata Al-Imam An-Nawawi, para ulama telah menulis banyak dalam bab ini, maksudnya dalam arba'iniyat ni, dalam 40 hadis ni yang tidak terkira, la yuhsa minal musannafat, yang tidak terkira berapa banyak mereka kumpulkan 40 hadis ni. Okey. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi, dan orang yang pertama yang aku tahu yang mula mengarang di dalam bab ini, dalam bab ini maksudnya dalam 40 hadis ni. Siapakah orang yang pertama yang menulis 40 hadis ni?
iaitu kata Imam Nawawi, fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Orang pertama yang aku tahu mula mengarang dalam bab ini adalah Abdullah bin Mubarak. Thumma Muhammad bin Aslam. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani. Seorang alim yang Rabbani ya. Okey, Muhammad bin Aslam. Thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Wa Abu Bakrin Al-Ajuri, dan Abu Bakar Al-Ajuri, wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, wa Darul Qutni wal Hakim wa Abu Nuaim. Yang tu tahulah ulama-ulama yang tulis kan. Orang yang pertama Abdullah bin Mubarak, kemudian nama-nama yang disebutkan seperti tadi ini sehingga kepada Ad-Darul Qutni, kita pernah dengar kan, antara yang famous Ad-Darul Qutni yang buat hadis, wal Hakim, Imam Hakim An-Nasaburi, Abu Nuaim, kemudian wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakr Al-Baihaqi, iaitu Imam Al-Baihaqi, wa khalaiqi la yuqsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dan begitu ramai ulama yang tidak terhitung dari kalangan ulama yang terdahulu dan terkemudian. Jadi ramailah orang yang menghimpunkan hadis 40 ni. Kan? Bukan Imam Nawawi yang start, tapi telah didahului oleh ramai, dan kemudian selepas Imam Nawawi pun masih ada lagi orang yang himpunkan 40 hadis. Okey. Sama yang hang sebut tadi tu, yang 40 tu bukan 40 Imam Nawawi lah, maksudnya 40 hadis dalam tema-tema yang berlainan. Tema tertentu ataupun ikutlah dia nak himpun macam mana kan, dengan metode masing-masing lah. Tapi nak himpun 40 hadis tu, maksudnya berdasarkan kepada hadis dhaif tadi tu telah menjadi motivasi kepada para ulama, para ilmuwan nak himpunkan 40 hadis ni. Jadi di atas tema tu ramailah mereka himpunkan 40. Okey. Jadi seperti orang yang paling awal tadi kita ingat siapa dia? Abdullah bin Mubarak. Seorang tabi'in. Lama lah. Okey. Kemudian dan ramai di kalangan ulama-ulama hadis dan ramai di kalangan para ulama, sama ada yang dahulu dan terkemudian. Okey. Wa qad istakhartullah ta'ala min jam'i 40 hadithan. Dan sesungguhnya aku telah beristikharah kepada Allah bagi mengumpulkan 40 hadis. Dia istikharah dulu. Imam Nawawi dia istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istikharah nak cari jodoh lah. Nak cari jodoh lah kan. Imam Nawawi istikharah susun hadis 40. Tapi 40. Tak kahwin. Kita istikharah kahwin. Hadis apa satu pun tak tahu. Tu lah pasal kan. Yang tahu payung mah. Payung mah. Hello. Okey. Yang tadi tu kata Imam Nawawi, waqad istakhartullah ta'ala min jami' 40 hadithan. Dan sesungguhnya aku telah beristikharah kepada Allah. Aku minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengumpulkan 40 hadis. Iqtidaan biha ula'il a'immatil a'lam wa huffadil Islam, untuk mengikuti jejak langkah tokoh-tokoh di kalangan imam-imam yang agung dan para huffaz Islam, para ulama-ulama hadis Islam lah tersebut. Dia pun nak tiru macam mana yang ulama dulu buat 40, aku pun nak cuba buat 40 hadis ni juga. Macam mana yang ulama hadis. Cuma aku pilih hadis ni, aku istikharah sungguh-sungguh, aku nak pilih 40 hadis bagi Imam Nawawi yang terbaik lah bagi dia kan. Okey, waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Dan sesungguhnya para ulama telah bersepakat tentang keharusan beramal dengan hadis dhaif dalam perkara yang berkaitan dengan fadailul a'mal, dengan kelebihan-kelebihan amalan. Tak apa, nanti kita masuk. Nanti selepas daripada mukadimah kita baca sikitlah apa maksud Imam Nawawi ni kan. Jadi tapi Imam Nawawi kata para ulama telah bersepakat tentang keharusan waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bi hadits dhaif. Para ulama telah bersepakat tentang keharusan beramal dengan hadis yang dhaif fi fadailil a'mal, dalam fadail a'mal, kelebihan-kelebihan amalan. Wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Ni poin penting.
Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, dan bersama kenyataan ini, wa ma'ahada, bersama dengan kenyataan ini, falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Maka tempat pergantunganku bukanlah pada hadis ni. Jadi aku kumpul 40 hadis ni bukan ikut hadis dhaif tadi ni. Ya. Faham. Beserta ni walaupun dia sebut tadi hadis dhaif, ulama banyak buat 40 hadis apa semua ni kan. Dan aku hampir kena trap kat situ. Aku hampir kena trap kat situ sebab aku juga Imam Nawawi ikut macam mana yang hadis dhaif tu ke? Macam tu. Okey. Terus. Itu penting baca mukadimah kan. Imam Nawawi kata beserta dengan apa yang telah aku nyatakan ini, falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Bukanlah pergantunganku kepada hadis ini. Aku buat hadis 40 ni bukan sebab hadis dhaif tadi ni. Okey. Yes. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah liyuballighu syahid minkumul ghaib. Bahkan pada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, hendaklah yang menyaksikan daku yang hadir bersama denganku ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Okey. Jadi apa kata Imam Nawawi? Aku bukan ikut hadis dhaif tadi, tapi aku ikut hadis yang sahih tadi. Sebab aku buat ni sebab hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, liyuballighu syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan, mendengar perkataanku ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini ucapan Nabi ketika Hajjatul Wada'. Haji terakhir Nabi ni, Nabi pesan, siapa yang hadir ketika ni, yang dengar ucapanku, yang menyaksikan ucapanku ni, hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi di atas asas itu aku buat 40 hadis ni. Bahkan dia bukan himpun 40 hadis tepat, dia 42 hadis. 42. Ya. Betul. Tapi orang Arab biasanya ialah dia genapkanlah arba'in. Bundar lah. Faham. Okey. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi cahaya di wajah seseorang yang mendengar sabdaanku, lalu dia memeliharanya dan menunaikan, iaitu menyampaikan seperti mana yang dia dengar. Jadi ini hadis yang sahih. Allah semoga Allah memberi cahaya kepada orang-orang yang mendengar perkataanku, kata Nabi. Mendengar perkataanku, fawa'aha, memahaminya, fa'addaha kama sami'aha, dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Ini hadis yang diriwayat. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, hadis yang sahih. Okey, jadi Imam Nawawi dia punya motivasi dia adalah hadis yang sahih tadi. Walaupun ada hadis yang dhaif dulu, tapi yang sebenarnya dia tujuanku, pergantunganku adalah pada hadis yang sahih, yang seperti mana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Thumma minal ulama man jama'a al-arba'ina fil usuliddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhud wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khuta wa kulluha maqasidus salihah radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Apa kata Imam Nawawi? Kemudian ada dari kalangan para ulama itu, mereka menghimpunkan 40 hadis di dalam bidang usuluddin. Bidang usuluddin ni bidang akidah. Dan sebahagian mereka pula menghimpunkan berkenaan dengan perkara-perkara furu' fiqh, dalam perkara-perkara hukum hakam fiqh. Dan sebahagian mereka menghimpunkan 40 hadis berkenaan dengan jihad. Wa ba'duhum fil jihad, sebahagian mereka menghimpunkan 40 hadis berkaitan dengan jihad. Wa ba'duhum fi zuhud, sebahagian mereka menghimpunkan dalam bab zuhud, 40 hadis tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, 40 hadis tentang adab. 40 hadis lagi wa ba'duhum fil khuta, 40 hadis berkaitan dengan khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha maqasidus salihah, kesemua itu adalah mempunyai tujuan-tujuan yang baik, dan radhiyallahu ta'ala an qasidiha, dan semoga Allah meridai apa yang mereka lakukan dengan tujuan-tujuan tersebut. Okey.
Kemudian kata Imam Nawawi lagi, waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahammi min hadha kullihi wa hiya arba'una hadithan mustamilatan ala jami'i dhalika. Ni penting. Sesungguhnya aku berpandangan untuk menghimpunkan 40 hadis yang lebih penting daripada kesemua ini, iaitu 40 hadis yang merangkumi semua perkara-perkara itu. Okey, faham maksud dia? Maksudnya kata Imam Nawawi, waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli. Sesungguhnya aku berpandangan untuk menghimpunkan 40 hadis yang lebih penting daripada kesemua ini, yang semua yang ulama-ulama yang sebutkan tadi ni, 40 hadis tentang furuk, jihad lah apa semua. Jihad apa semua tu, iaitu 40 hadis yang merangkumi kesemua perkara-perkara itu. Jadi aku nak himpun 40 hadis ni yang merangkumi semua tema-tema tu, tema-tema dalam Islam. Lebih luas lagi lah maksudnya. Lebih luas lagi. Okey. Kemudian wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. Dan setiap hadis daripada himpunan itu nanti adalah merupakan satu kaedah yang signifikan, yang penting daripada kaedah-kaedah agama yang telah disebut oleh para ulama bahawa sesungguhnya kerangka agama Islam berdiri di atasnya, atau ia merupakan separuh daripada Islam atau 1/3 ataupun seumpama dengannya. Okey, jadi hadis-hadis yang 40 hadis ni merupakan hadis-hadis yang menjadi prinsip-prinsip Islam. Merupakan kaedah-kaedah besar di dalam Islam, dan Islam dibina di atas kaedah-kaedah ini. Dan hadis-hadis ini juga dia merangkumilah 1/2 daripada agama, 1/3 daripada agama, dan seumpama dengannya. Nanti kita masuk pada hadis, inama amal biniyat. Ada ulama kata hadis inama amal biniyat 1/2 agama, 1/3 agama. Jadi hadis-hadis yang mempunyai tema yang besar lah dalam Islam. Okey. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihi al-Bukhari wal Muslim. Kemudian aku memastikan bahawa 40 hadis ini merupakan hadis-hadis yang sahih. Jadi Imam Nawawi kumpulkan 40 hadis ni, pada pandangan Imam Nawawi dia kira tapis habis, ini adalah hadis-hadis yang sahih, sekurang-kurangnya sahih di sisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kebanyakannya wa mu'dhamuha fi sahihai Al-Bukhari wal Muslim. Dan kebanyakannya hadis 40 yang aku kumpulkan ni, kebanyakannya daripada sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Okey. Wa adhkuruha mahdhufatal asani, dan aku menyebutnya tanpa sanad yang lengkap. Jadi Imam Nawawi ni dia tak sebutlah sanad yang lengkap daripada Imam Nawawi zaman bila meninggal 676. Jadi dia tak sebutlah dia tak sebutlah sanad yang lengkap daripada satu jalur kan. Hadasani. Dia terus kepada jadi tak sebut sanad yang lengkap. Dia terus dan dia kata wa adhkuruha mahdhufatal asani, dan aku menyebutnya tanpa sanad yang lengkap. Sebab apa? Liyashula hifdhuha wa ya'ummul intifa'u biha insya-Allah taala. Agar ia mudah dihafal dan manfaatnya akan lebih umum dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau letak sanad yang panjang ni, mungkin sesuai lagi panjang daripada hadis lah. Ya, mungkin sesuai lah sebab Imam Nawawi dia bukan nak khusus pada ulama hadis, dia kumpulkan ni untuk semua kan. Jadi mungkin kalau sanad yang nak kaji sanad ni ahli hadis lah, tapi dia ringkaskanlah sanad tu terus kepada sahabat dah. Terus pada sahabat riwayatkan hadis tadi ni. Okey. Agar ia mudah dihafal dan manfaatnya lebih umum, lebih ramai orang dapat ambil manfaat lah. Bukan untuk orang awam lah kiranya yang ni. Untuk orang awam kan. Sebab ada kitab-kitab yang syarah juga hadis 40 ni, dia mungkin lebih sesuai lah kalau dia nak cerita sanad. Dia nak cerita tentang sanad, nak bawa sanad, mungkin pensyarah okey lah kan. Sebab sanad ni dah selesai dah zaman Imam Bukhari kan, Imam Muslim, dan zaman selepas tu Imam Nawawi dia datang kemudian, dah zaman dah 676
dah lewat dah. Jadi tak perlu, sanad tu dah selesai dihimpunkan. Jadi dia cuma pilih kaji mana hadis yang sahih, mana hadis yang tak sahih, jadi dikumpulkan hadis-hadis yang sahih lah. Faham. Dan dia sebut terus daripada dia tak sebut sanad yang lengkap untuk memudahkan orang hafal dan orang awam dapat mengambil manfaat yang lebih senang lah daripadanya. Okey, thumma utbi'uha bi babin fi dhabtil khafiyyin al-fadhiha. Kemudian aku meletakkan selepasnya satu bab bagi membariskan lafaz-lafaz sedikit yang rumit. Jadi dalam kitab Arba'in yang Imam Nawawi kumpulkan ni, ada lafaz-lafaz, ada bahagian lafaz-lafaz ni dia cuba terangkanlah perkataan-perkataan yang sukar difahami ni, dia jelaskan sikitlah kan. Okey. Wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalan alayhi min al-muhimmat wahtawat alaihi min tanbihi ala jami'it ta'at wa dhalika zahirun liman tadabbarahu. Dan adalah perlu bagi setiap orang yang cintakan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini kerana ia merangkumi perkara-perkara penting di dalam agama dan ia mengandungi pemberitahuan bagi semua ketaatan, dan hakikat ini adalah amat nyata bagi mereka yang membaca dan mentadabbur maknanya, penghayatan maknanya. Okey. Wa 'alallahil karimil i'timadi, dan hanya kepada Allah tempat pergantunganku, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepadanya penyerahanku dan sandaranku, walahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiqu wal ismatu, dan hanya baginya segala pujian dan nikmat, dan hanya dengannya taufik dan keselamatan dan pemeliharaan daripada kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi itulah muqaddimah al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Jadi Imam Nawawi dah sebutkan tadi ada beberapa poin lah yang sempat aku singkapkan daripada sini. Adalah yang pertamanya, Imam Nawawi ni dia kumpulkan 40 hadis ni sebab kita tahu ramai orang buat pertamanya Imam Nawawi dia bukan bersandarkan kepada hadis yang dhaif tadi. Walaupun hadis dhaif ni menjadi motivasi bagi sebahagian para ulama dan dia menjadi satu budaya para ulama dulu kumpul 40 hadis tentang macam berbagai-bagai tema, tetapi Imam Nawawi dia bukan bersandarkan kepada hadis tadi, tetapi di atas orang kata budaya ulama-ulama dulu dah buat 40 hadis ni, dia pun himpun juga 40 hadis ni, tetapi berdasarkan kepada pergantungan dia adalah pada hadis yang sahih yang telah kita bacakan sebentar tadi. Dan dan kita tahu sebahagian ulama banyak buat dengan tema-tema yang khusus, tapi Imam Nawawi kumpulkan yang merangkumi ke semua tema dalam agama. Dan Imam Nawawi juga memilih hadis-hadis yang sahih bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, memilih 40 hadis tadilah kan, yang menjadi asas dalam agama lah, kaedah-kaedah dalam agama. Okey. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh alert sikit lah kan. Aku ada baca sikit daripada Dr. Nazim Sultan Al-Misbah tentang dia membahaskan berkaitan dengan muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Antara perkara yang dia sebutkan, mungkin antara nak kata kritikan ke ataupun pandangan dia lah sedikit, iaitu berkaitan dengan Imam Nawawi ada sebutkan perkataan dia, waqad ittafaqal ulama ala jawazil ama bi hadits dhaif fi fadailil a'mal. Sesungguhnya para ulama telah bersepakat tentang keharusan beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadailil a'mal. Okey. Bila Imam Nawawi kata sepakat, Dr. Nazim Misbah kata sepakat ni tak berapa tepat lah. Perlu disemak semula. Bila kita sebut sepakat, seakan-akan macam semua orang sebut. Semua orang berpendapat yang sama tanpa berkecuali. Itu maksud sepakat. Kan? Bila sebut sepakat, mungkin kata Dr. Nazim Misbah kata, mungkin perkataan ni boleh disemak semula. Tapi barangkali kita sangka baik pada Imam Nawawi, barangkali Imam Nawawi maksudkan sepakat ulama yang dia tahu. Ulama-ulama yang dia tahu mungkin. Ataupun ulama-ulama yang berada di Syam mungkin. Ataupun ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i mungkin. Itu kemungkinan lah kan. Yalah. Tengok ulama dia mengharmonikan kan keadaan tu
Walaupun Cuma nampak Dr. macam Nazim Misbah mungkin dia kata kalau kita sebut sepakat ni mungkin kita kena semak semula lah. Maksud sepakat ni mungkin tak berapa tepat lah kan kalau kita sebut sepakat tanpa berkecuali semua sepakat. Sebenarnya semua ada kata macam tu. pandangan-pandangan. Sedangkan ada sebahagian para ulama yang tidak menerima hadis dhaif dalam fadail al-amal. Hatta dalam fadail al-amal pun ada ulama ada sebahagian para ulama yang tidak terima walaupun dalam fadail al-amal. Antaranya seperti yang disebut oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, dia menyatakan tentang ada beberapa tokoh-tokoh yang tidak menerima seperti Ibnu Sa'id, seperti mazhab Bukhari dan Muslim kan. Sebab tu mereka begitu tak terima lah kan dalam hatta dalam fadail al-amal pun mereka tak masukkan dalam sahih mereka. Antaranya lagi seperti Ibnu Hazmin Al-Andalusi, seperti Al-Allamah Syekh Nasruddin Al-Albani tak terima juga di atas alasan mereka lah kan. Jadi para ulama berbeza pandangan sedikit lah. Walaupun kita boleh katakan majoriti terima dalam fadail al-amal dengan syarat-syarat tertentu. Bukan terima terus. Bukan simply terima je. Dengan syarat-syarat yang tertentu kan. Antara syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama tu seperti ada beberapa syarat lah yang diletakkan untuk terima hadis-hadis dhaif dalam fadail al-amal. Yang pertama ayyakuna dha'fun ghairu syadid. Hendaklah hadis dhaif tu hendaklah hadis dhaif yang ringan, bukan hadis dhaif yang berat. Bukan dhaif yang berat. Sebab dhaif ulama hadis nak kena sebab bila dengar hadis dhaif dia banyak kategori sebenarnya. Banyak sangatlah hadis muallaq, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis banyaklah kategori hadis dhaif ni. Ada yang hadis dhaif berat, ada hadis dhaif ringan. Tapi kata Dr. Nazim Misbah, walau bagaimanapun dia kata yang nak tahu dhaif ringan, dhaif berat ni ahli. Orang awam tak tahu. Kan? Orang tak tahu. Jadi orang ahli dia kan. Jadi pertama mestilah dhaif tu dhaif ringan, bukan dhaif berat. Kalau nak terima hadis dalam fadail al-amal, syarat-syarat lah kan. Yang keduanya ayyan darijal hadis dhaif tahta asl al-ma'mul bihi. Hendaklah hadis dhaif yang nak digunakan dalam fadail al-amal ni hendaklah ada hadis sahih yang ada amalan yang diamalkan adalah hadis yang sahih. Macam ada asalnya adalah hadis yang sahih. Maksudnya ada riwayat lain yang bawa hadis dhaif tapi kena ada yang asal hadis sahih. Contohnya macam ni. Sebut ada hadis dhaif tentang qiyamul lail. Contohlah nak bagi faham. Hadis dhaif tentang hadis dhaif tentang qiyamul lail, semua kelebihan-kelebihan qiyamul lail dan sebagainya. Tapi hadis qiyamul lail ni bukan ada dalam hadis dhaif, hadis sahih pada. Asas dia tu adalah hadis sahih dah. Bukanlah hadis sahih, Quran pun dah ada dah tentang qiyamul lail ni. Jadi ada hadis dhaif ni untuk backup, untuk mungkin bagi motivasi lagi kan, ada motivasi kan. Yang ketiganya adalah alla ya'taqida thubutahu indal amalil bihi. Hendaklah seseorang yang nak beramal dengan hadis yang dhaif ni dia tidak beriktikad amalan itu adalah benar-benar sabit daripada Nabi SAW. Jadi dia buat tu dalam keadaan berhati-hatilah. Maksudnya dia buat tu dia tak yakin, tak iktikad secara pasti bahawasanya hadis dhaif tu daripada Nabi SAW. Jadi itu antara syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama untuk beramal dengan hadis yang sahih. Tak apalah, itu perbincangan lah kan. Itu perbincangan berkaitan dengan hadis yang dhaif. Okey, kemudian yang keduanya adalah kalam Imam Nawawi. Dia kata thumma altazimu fi hadhihi arba'ina an takuna sahihah. Aku memastikan 40 hadis yang aku kumpulkan ini adalah hadis yang sahih. Kan? Hadis yang sahih. Okey, tetapi Dr. Nazim Misbah dia cuba buat sedikit ulasan. Ada 2 hadis yang bukan maksudnya 2 hadis yang dipertikaikan. Maksudnya ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Iaitu hadis yang hadis yang ke-30, hadis yang ke-30
dan hadis yang ke-41. Ada perbincangan. Ada perbincangan lah, maksudnya ada ulama kata sahih dan ada ulama yang kata tak sahih. Jadi ada sedikit perbincangan lah. Cuma kata Imam kata Dr. Nazmi Misbah, di atas asas itu bila Imam Nawawi cakap tu, kita percaya bahawasanya ia sahih di sisi Imam Nawawi. Yes, okay, faham. Ya, faham. Walaupun dia ada pertikaian dua hadis yang dipertikaikan, dibincangkan. Sebagian kata sahih, sebagian kata tak sahih. Tapi kita anggaplah kesemua 41 hadis ni adalah sahih di sisi Imam Nawawi. Imam Nawawi pun bukan kecil-kecil anak. Orang hebat kan. Tokoh besar dalam hadis. Jadi bukan kita, dan dia diterima lah kan. Jadi cuma cuma Dr. Nazim Misbah semua nyatakan lah kan ada dua hadis yang dibincangkan. Wallahu alam, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Okey, yang tu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak untuk sesi penerangan yang padat, mantap, mampat daripada Amar. Terima kasih banyak-banyak. Di, untuk pengetahuan penonton kita Di, sesi hadis 40 ini untuk pengetahuan anda semua, ini adalah cuma sesi pengenalan. Plan kami di Book Surgeon, kami akan cuba, insya-Allah, doakan kami untuk menghuraikan ke-40 hadis ni, ke-42 total. Yes. Ya, total, 42 hadis ni untuk dibincangkan dengan lebih mantap lagi, dengan lebih mendalam lagi. Macam tadi Amar cakap dalam hadis ke-30 dan hadis ke-41 Amar, betul? 40, 30, 41 kan? Yang ada perbincangan. Kita akan pergi mendalam lagi, kita akan bincangkan lagi dekat mana yang jadi pertikaian, dekat mana yang ada ulama mengatakan ia tak sahih, ulama mana yang kata tak sahih dan ia sahih pula di sisi Imam Nawawi dan sebagainya. Kita akan pergi kepada perbincangan yang lebih mendalam lagi. Dan itu semua akan berlaku insya-Allah di podcast terpaling baca. Over to you, Di. So wrap up. So nak ucap terima kasih banyak kepada Amar atas perkongsian, dan sebenarnya jujurnya aku tak pernah baca lagi, aku tak pernah dengar lagi yang muqaddimah daripada Imam Nawawi tu first hand. So kita kena faham dulu metodologi sebelum kita masuk ke dalam-dalam yang 42 hadis tu yang akan datang. Nak ucap terima kasih banyak kepada semua. So stay tune. Podcast terpaling baca. Yes, sebarang soalan sila komen di ruangan komen ni. Kami akan cuba naikkan soalan ni pada episod seterusnya. Yes. Pada episod yang akan datang, kita akan cuba jawab setiap soalan yang relevan insya-Allah. So stay tune. Podcast terpaling baca yang dibawakan oleh Book Surgeon. Analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.